Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Afnan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. 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 Okey. Mu'ali akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara mu'alim awak dengar tak jelas. Nanti siapa nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanyakan soalan. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baharu. Buku teks muka surat 27. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 27. Dan sediakan juga buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 29. Okey, kita pergi dulu satu persatu buku teks awak muka surat 27. Hari ini kita masuk dengan unit yang baharu iaitu unit yang ke-17. Tajuk dia ialah sumbangan kita. Okey, sumbangan kita maksud dia apa yang kita boleh sumbangkan, apa yang kita boleh beri, apa yang boleh kita dermakan. Okey, mari kita baca dulu petikan ini, kita fahami dulu petikan ini, apa petikan ini sedang bercakap. Okey, yang pertama dia beritahu ialah rakan alam sekitar. Okey, rakan alam sekitar. Bila sebut alam sekitar maksudnya tentang haiwan dan tumbuhan. Kita akan nak jaga alam sekitar kita ni. Okey, RAS, rakan alam sekitar. Itu ialah singkatan dia, RAS. RAS ni apa? Rakan alam sekitar. Program rakan alam sekitar, RAS, telah dilancarkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar pada 4 Jun 2009. Oleh siapa? Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, tarikh 4 Jun 2009. Program tersebut tujuan dia untuk apa? Untuk menggalakkan pelibatan masyarakat dalam aktiviti pemuliharaan alam sekitar. Kita nak pulihkan alam sekitar. Itu maksud dia, pemuliharaan. Dia ada dua. Yang pertama pemeliharaan. Yang kedua pemuliharaan. Beza dia dekat I dan juga U. Kalau pemeliharaan, kita nak pelihara. Pelihara pokok-pokok, pelihara haiwan-haiwan. Haiwan yang nak terancam tu yang hampir pupus, kita pelihara dia elok-elok. Itu kalau pemeliharaan. Kalau pemuliharaan, kita nak pulihkan. Mana yang rosak, kita pulihkan dia. Kita tanam semula. Haiwan-haiwan yang nak pupus, kita pulihkan dia semula. Itu maksud dia. Ini pemuliharaan. Objektif RAS. Apa objektif dia? Yang pertama, memberikan kesedaran tentang alam sekitar kepada masyarakat. Yang kedua, nak menanam rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat untuk menjaga alam sekitar. Dia berkata, marilah kita sama-sama menyumbangkan tenaga. Kat sini dia beritahu. Sumbangan apa? Sumbangan kita yang kita boleh bagi ialah tenaga kita untuk melestarikan alam sekitar. Kat sini dia beritahu sumber, dari mana petikan ini diambil? Sumber dia daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Itu petikan ini. Boleh faham setakat ni? Boleh faham?
Okey, lepas kita dah baca petikan itu, barulah kita boleh jawab soalan di bawah ini. Kat sini dia bagi ada ada satu situasi, 2 orang. Keesokannya Nabila bertemu dengan Fatin. Okey, dalam perbualan Nabila dan Fatin ini, jawapan dia ada di dalam petikan di atas ini yang kita dah baca. Okey, tengok yang pertama dia bagi tahu keesokannya Nabila bertemu dengan Fatin. Nabila bertemu dengan Fatin. Kenapa Nabila bertemu dengan Fatin ni? Okey, yang pertama dia bagi tahu. Fatin, Nabila bercakap, Fatin, maukah kamu menyertai program yang dianjurkan oleh RAS? RAS tu apa? Ni Rakan Alam Sekitar. Lepas tu Nabila Fatin pun kata, Fatin kata apa? Kat sini Fatin bagi tahu, ya, saya mahu. Apakah yang kamu tahu tentang RAS? Jadi Fatin pun dia kata apa? Nabila kata apa? RAS ialah, dekat mana kita nak bagi tahu jawapan dia? RAS ialah apa dia? Dekat atas kat sini dia bagi tahu kepada kita jawapan dia. RAS ialah Rakan Alam Sekitar. Itu jawapan dia kat atas. Cari dapat petikan ni je. Lepas tu Fatin pun tanya lagi. Fatin tanya apa? Mengapakah kamu ingin menyertai RAS Nabila? Kenapa dia nak sertai RAS? Nabila pun kata, saya ingin menyertai RAS. Saya ingin menyertai RAS kerana apa? Sebab apa fungsi RAS ni? Untuk apa? Untuk, dan kasih beritahu, menggalakkan pelibatan masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Jadi itu sebab dia kenapa Nabila nak masuk. Dia nak melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Lepas tu yang terakhir sekali, Fatin tanya Nabila, dari manakah kamu memperoleh maklumat ini? Dari mana? Dekat atas tu jawapan dia dah ada, saya memperoleh maklumat ini daripada sumber. Dia bagi tahu dah. Layari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat lanjut. Sumber dia ialah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Jadi Nabila dapat tahu tentang RAS daripada mana? Sumber petikan dia dapat ni daripada sini, Sumber Alam Sekitar. Okey, boleh faham setakat ni? Semua jelas tak? Apa yang dibualkan oleh Fatin dan Nabila? Jawapan dia kita tengok ke atas ni dalam petikan ini. Dia beritahu Nabila ni, ni tengok Nabila sedang melayari internet ni. Boleh faham setakat ni? Faham. Okay, ada siapa nak tanya soalan tak? Tak. Tak faham. Boleh jelas Jelas, semua jelas. Okey, kalau boleh jelas, pergi pula buku teks awak, muka surat sebelah, muka surat 28. Okey, muka surat 28, kita nak baca pantun. Okey, siapa yang nak sukarela baca pantun? Awak dah baca pantun, syair, sajak, dia ada dia punya intonasi dia. Jadi siapa nak baca? Saya. Okey, Razan. Okey, tengok Razan, baca petikan pantun ini dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai. Pantun. Tajuk pantun ialah Jagalah Bumi Kita. Jadi pantun ini bercakap tentang supaya kita menjaga bumi kita. Okey, tengok Razan baca rangkap yang pertama. Pergi beriadah. Pergi beriadah ke Ulu Kinta, destinasi bercuti bersama rakan. Alam indah impian kita, bersatu hati sama zahirkan. Okey, sambung rangkap kedua. Dari Tanjung Jara ke Kemasik, mencari selasih tidaklah lama. Perlu dipelihara laut dan tasik, airnya bersih digunakan bersama.
Okey, rangkap 3. Mengair ketuka di lubuk ikan sengat disisih dengan segera. Pembakaran terbuka perlu dielakkan. Udara bersih hidup sejahtera. Okey, rangkap terakhir. Berlayar abang menaiki lancang, tiba di pekan waktu malam. Hutan ditebang perlu dirancang untuk elakkan kemusnahan alam. Okey, Razan, terima kasih. Okey, itu cara kita melafazkan pantun. Pantun dia ada intonasi dia. Okey, ingat lagi tak pantun? Muallim ajar awak ada 6 ciri pantun. Siapa ingat lagi? 6 ciri-ciri pantun. Dah bagi tahu dah ni. Dah banyak kali dah bagi tahu. Ingat lagi tak? Yang pertama, mesti ada 4 rangkap. tak kisahlah rangkap dia berapa, yang pasti dia Rangkap. akan ada rangkap. Dan yang kedua, satu rangkap berapa baris? 1 rangkap. Satu rangkap ada berapa baris? Hai, 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Ada berapa baris? 4 baris. Satu rangkap 4 baris. Okey, lagi ciri yang ketiga apa dia? Mesti ada berhenti sekejap. Apa dia berhenti sekejap? Mesti panggil apa? Titik. Koma. Jeda. Dah ingat dah. Jeda berhenti sekejap. Baca mesti berhenti sekejap. Tak boleh baca serik. Pergi beriadah ke Ulu Kinta. Destinasi bercuti bersama rakan. Alam indah impian kita. Bersatu hati sama zahirkan. Itu jeda berhenti sekejap. Okey, yang keempat mestilah kena ada apa? Rima. Dah ingat dah. Rima akhir. Baris 1 sama dengan baris 3. Baris 2 sama dengan baris 4. 4. Okey, tengok yang pertama. Okey, ini baris 1, ini baris 2. Ini baris 3, ini baris keempat. Tengok rangkap baris 1, rima akhir dia Ulu Kinta, ta. Rima akhir dia ialah ta. Baris 1 akan sama dengan baris ketiga. Jadi ta, sama tak rima akhir dia? Baris kedua akan sama dengan baris keempat. Kan dan juga kan. Itu maksud dia rima akhir. Baris 1 sama dengan baris 2, baris 3, baris 2 sama dengan baris 4. Okey, yang kelima apa dia? Apa dia yang kelima? Yang kelima pembayan. Pembayan pantun, dan yang terakhir sekali maksud pantun. Pembayan pantun baris ke berapa? Baris 1 dan 2. Maksud pantun baris 3 dan 4. Awak kena ingat ni, ini benda basic je. Muallim dah ajar banyak kali lah ni. Okey, jadi tengok satu persatu. Ingat, kalau dalam pantun dia akan ada yang pertama ialah tentang rangkap. Okey, rangkap dia. Ini rangkap pertama. Ini rangkap pertama. Ini rangkap yang kedua. Ini rangkap yang ketiga. Ini rangkap yang keempat. Jadi satu rangkap ada 4 baris. Tengok, 1, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi rangkap yang pertama ada berapa baris? 4 baris. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kena ada rangkap dan satu rangkap ada 4 baris. Kena ingat itu, jangan lupa lagi. Yang ketiga mesti ada jeda. Jeda maksud dia berhenti sekejap. Baca pantun berhenti sekejap. Pergi beriadah. Berhenti sekejap kat tengah ni. Pergi beriadah ke Ulu Kinta. Destinasi bercuti bersama rakan. Alam indah impian kita. Bersatu hati sama zahirkan. Itu jeda.
Ciri yang keempat ialah kena ada rima akhir. Rima akhir baris 1 sama dengan 3, baris 2 sama dengan 4. Contoh dia apa rima akhir? Tengok rangkap yang baris pertama. Ini baris pertama akan sama dengan baris ketiga. SIK, SIK, SIK sama tak rima akhir dia. Baris kedua akan sama dengan baris keempat. Ma. Baris kedua ma, baris keempat pun ma. Itu rima akhir. Yang seterusnya ialah pembayang pantun. Pembayang pantun baris pertama dan kedua. Mengail ketukar di lubuk ikan, sengak disisih dengan segera. Ini pembayang sahaja. Nak faham maksud pantun, mestilah tengok baris ketiga dan keempat. Jadi rangkap yang keempat, tengok baris ketiga, baris keempat. Jadi rangkap keempat dia beritahu hutan ditebang perlu dirancang untuk elakkan kemusnahan alam. Dia pesan kepada kita, boleh nak tebang hutan ni, tapi kena rancang. Tak boleh tebang semua, kena berperingkat-peringkat. Untuk apa? Untuk apa tebang ni kena rancang? Untuk elakkan kemusnahan alam. Rangkap ketiga, pembakaran terbuka perlu dielakkan. Dia bagi tahu kepada kita, jangan buat pembakaran terbuka. Kalau kita tak buat pembakaran terbuka, udara kita bersih, hidup kita pun sejahtera. Kalau orang bakar, keluar asap, awak nak hidup asap pun sakit hidung awak. Perlu dipelihara laut dan tasik. Airnya bersih digunakan bersama. Itu maksud dia, perlu dipelihara laut dan tasik. Tasik dan laut kita kena pelihara, jangan buang sampah merata-rata, barulah air bersih. Kita nak gunakan, nak minum pun air bersih. Awak nak ke mandi sungai, air kotor, ada sampah sarap. Itu pesanan dia kepada kita. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh. Kena ingat semua ni. Kena ingat semua ni. 6 ciri pantun ni. Kena ingat ni. Jangan lupa lagi. 6 ciri pantun ni. Okey, semua jelas tak? Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada. Ada. Tak ada. Tak nak. Tak ada soalan. Tak nak satu. Siapa nak tanya soalan? Tak faham tanya Tak sekarang. Sebelum Muali yang tanya awak. Okey, kalau tak ada soalan, buka buku aktiviti awak. Buka muka surat. Okey, kita pergi dulu muka surat 31. Buku teks awak muka surat 31. Mari kita cuba jawab soalan ini bersama-sama. Isi tempat kosong dengan pantun yang sesuai. Dalam petikan ini dia bagi tahu kepada kita tajuk pantun adalah usaha menjaga hutan. Itu tajuk pantun dia. Okey, kat sini dia bagi tahu kepada kita ada 2, kumpulan suria. Satu lagi kita ada kumpulan samudera. Apa yang dimaksudkan dengan samudera sebenarnya? Ada 2. Kita kena kenal pasti yang mana satu. Kalau suria, kalau samudera, samudera. Kita kenal pasti satu persatu. Okey, Muallim nak minta semua orang buka buku aktiviti, tulis jawapan bersama-sama. Kita bincang sekarang ni. Nanti kalau suruh awak buat, awak tak buat pula. Tak faham, tak tahu. Okey, sekarang ni kita bincang bersama-sama. Okey, dalam petikan yang di atas ini, dia bagi tahu kepada kita ada 4. Ada 4 ni. 1, rangkap. Rangkap yang kedua. Ini ialah jawapan dia. Rangkap yang ketiga. Rangkap yang keempat. Kita kena kenal pasti nak letak di mana. Okey, jadi ingat yang pertama nak tahu maksud pantun. Kita tengok baris yang keberapa? Maksud pantun. Baris ketiga dan 4. Bukan baris 4 sahaja. Ketiga dan keempat. Okey, dia tanya. Ikan haruan di bawah perahu. Di Sungai Pendang, di tepi jambatan. Apakah tujuan? Tolong beritahu. Diwujudkan ladang kayu hutan. Okey, jadi kita nak kenal pasti jawapan dia. Yang mana satu? Kat sini ke? Nombor 1, nombor 2,
Nombor 3, ini nombor 4. Nak tahu jawapan dia? Tengok kat sini beritahu. Apakah tujuan tolong beritahu diwujudkan ladang kayu hutan? Jadi cari nombor 1, 2, 3, 4 ni mana yang berkaitan dengan ladang hutan? Ladang hutan. Yang mana satu? Tengok yang pertama. Nombor 2. Yang Nombor pertama dia bagi tahu pencerobohan hutan perlu dihalang. Jadikan hukuman satu teladan. Sama tak? Yang sini dia cakap tentang, kat sini dia bagi tahu tentang apa? Ladang kayu. Ada berkaitan dengan ladang kayu tak? Tak ada kan? Jadi yang mana satu? Nombor 2, wujudkan ladang kayu hutan untuk menggantikan pokok ditebang. Ladang kayu hutan. Kat sini dia bercakap tentang ladang kayu hutan untuk menggantikan pokok ditebang. Jadi inilah jawapan dia. Dia soalan dia, apakah tujuan tolong beritahu diwujudkan ladang kayu hutan? Jawapan dia, wujudkan ladang kayu hutan untuk menggantikan pokok ditebang. Jadi awak tulis jawapan dia. Okey, tulis jawapan dia. Okey, awak tanda je dulu. Ahmad Darwis, jangan conteng. Mak aja, kenapa? Ya, Hanan. Nama, tak apalah. Okey, nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Okey, 1 kat sini, 2 di sini, 3 di sini dan 4 di sini. Jadi yang sini jawapan dia ialah nombor 2. Jadi kat sini jawapan dia 2. Jadi awak tulis jawapan dia. Jangan tulis 2 pula, tulis ayat penuh. Ikut dia punya format dia tu. Ramai peladang. Format dia itu ikut betul-betul. Ramai peladang mencari rotan koma. Ikut betul-betul. Jangan buat salah pula. Okey, yang baris kedua dia buat di tengah sedikit. Di tepi. Tengok kat tengah kat sini. Tengah ni. Jangan awak buat satu line macam ni. Salah. Kena ke tengah. Ingat, baris pertama akan sama dengan baris ketiga, baris kedua akan sama dengan baris keempat. Di tepi titi, di rantau abang. Dia ada dia ada notah bertindih dan koma. Kena buat yang ni, jangan buat benda lain. Baris ketiga, baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Jadi sama. Wujudkan ladang kayu hutan koma. Baris keempat, baris kedua dia akan sama dengan baris yang keempat. Jadi mestilah ditengahkan sedikit untuk mengganti pokok ditebang titik. Tulis ikut format yang betul. Jangan ikut tulis jawapan salah pula. Ingat, baris pertama sama dengan baris ketiga, kita buat kat tepi. Baris kedua sama dengan baris keempat, buat di tengah. Yang ni betul. Kena buat macam ni jawapan dia, jangan buat salah. Kalau jawapan dia awak buat macam ni, yang ini salah. Tak boleh macam ni, salah ni. Tak boleh straight macam ni. Yang ini jawapan dia salah. Tak boleh macam ni. Tulis betul-betul. Yang ni yang betul. Baris kedua dan baris keempat mestilah ditulis ke tengah sedikit. Koma, baris pertama koma, baris kedua titik koma, baris ketiga koma dan baris keempat titik. Ini format pantun. Tulis jawapan yang betul. Okey, tulis jawapan cepat. Dah semua dah tulis dah jawapan. Hafiz Haris, Akilah Hana, Farisha, Syaiman. Buku aktiviti muka surat 30. Aktiviti muka surat 31. Buku aktiviti muka surat 31. Tulis jawapan cepat.
Okey, jadi kita dah buat jawapan yang ini. Jadi kita pangkah nombor 2 ni. Nombor 2 ni dah buat dah. Okey, tengok pula. Jadi kat sini tulis nombor jawapan dia ni. Yang sini jawapan dia ada di sini. Okey, tengok pula yang ketiga. Dia bagi tahu kepada kita, kami di sini sekadar bertanya, mengapakah ditebang, ditanam kembali? Ditanya, kenapa pokok yang ditebang, ditanam semula? Jadi jawapan dia yang mana? Yang mana satu yang berkaitan? Pantau hutan setiap masa, teknologi terkini boleh digunakan. Ini bercakap tentang tanam semula pokok tumbuhan ke? Takkan. Kat sini dia tak nombor 4. Tanam semula pokok ditebang, bumi menghijau, hutan terpelihara. Jadi itulah jawapan dia nombor 4 kat sini. Dia berkaitan ni. Tanam semula pokok ditebang. Yang misalnya kami di sini bertanya, mengapa ditebang pokok, mengapa ditebang ditanam kembali? Jadi itu dia jawapan dia nombor 4. Jadi yang ini jawapan dia di sini. Tulis jawapan dia. Tulis jawapan ikut format yang betul. Jangan ikut format yang salah. Pergi baris pertama, buat kat tepi. Pergi menjala bersama abang, koma. Baris kedua ke tengah sedikit. Nampak ranjau di tepi muara titik koma. Baris ketiga, buat kat tepi tu, tanam semula pokok ditebang, koma. Dan baris yang keempat mesti sama dengan baris kedua, buat di tengah. Bumi menghijau, hutan terpelihara, titik. Ikut format yang betul, jangan ikut format yang salah. Jadi yang ini jawapan dia dekat sini. Okey, buat cepat. Okey, yang terakhir dia bagi tahu, bagaimanakah hutan hendak dijaga, luasnya ibarat sebesar lautan. Jadi nombor 4 kita dah jawab, pangkah nombor 4. Jadi nombor 1 dan nombor 3. Yang mana berkaitan dengan bagaimana hutan hendak dijaga, luasnya ibarat sebesar lautan. Pencerobohan hutan perlu dihalang. Ini berkaitan dengan pencerobohan ke? Bukan. Pantau hutan setiap waktu, teknologi terkini boleh digunakan. Yalah, sesuai. Luasnya ibarat sebesar lautan. Bagaimana nak jaga hutan ni? Hutan ni kan luas. Gunakan apa? Gunakan teknologi terkini. Contoh dia, kita naik helikopter ataupun pakai drone. Itu yang dimasukkan dengan teknologi. Jadi itu jawapan dia. Nombor 3 ni jawapan dia di sini. Nombor 3 jawapannya di sini. Dan nombor 1 ni confirm lah jawapan dia di sini. Okey, itu jawapan dia. Tulis cepat. Dah Ahmad Darwish, Razan, Hanan dah tulis dah jawapan? Belum. Okay, cepat-cepat. Kita ada masa 5-6 minit lagi. Umar Koyub, Akila, Damia dah tulis dah? Maryam, Farisha, Isyaiman, Hafi Haris, Rafael, tulis jawapan cepat. Dah. Dah, okey, tak apa. Awak tanda je jawapan dia cepat-cepat. Nanti awak tulis, sambung tulis di waktu lepas habis kelas. Nanti awak tulis jawapan dia. Okey, nombor 1.
Pencerobohan hutan, jawapan dia di tiga. Okey, awak tanda. Siapa yang tak siap tanda lagi tanda cepat. Nombor 2 di sini. Nombor 4 di sini, nombor 3 di sini, nombor 1 di sini. Nanti awak tulis ayat penuh dia. Okey, tanda cepat. Yang pertama 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Okey, awak tengok pula muka surat 30. Awak nak jawab muka surat 30, jawapan dia ada di mana? Jawapan dia ada di sini sahaja. Cari kat sini saja. Tengok yang pertama dia beritahu, ibu lihat brosur ini, indahnya pemandangan di kawasan perumahan ini. Benar Alia, kawasan perumahan di sini menggunakan konsep. Cari dalam petikan ini konsep apa? Mana perkataan konsep? Ini konsep bandar dalam taman. Jadi tulis jawapan dekat sini. Konsep bandar dalam taman. Itu jawapan dia. Jawapan ada sahaja di dalam petikan. Jadi yang ini jawapan dia di sini. Konsep benar Alia, kawasan perumahan di sini menggunakan konsep bandar dalam taman. Okey, yang kedua dia tanya, apakah yang dimaksudkan dengan kejiranan hijau? Apa yang dimaksudkan dengan kejiranan hijau? Cari perkataan kejiranan hijau. Ni yang pertama. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Jadi inilah jawapan dia. Jadi yang ini jawapan dia di yang ini jawapan dia di sini. Jadi awak salin balik. Kejiranan hijau ialah ini jawapan dia. Kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Kawasan ini juga banyak keistimewaannya, Ibu. Apakah keistimewaannya? Keistimewaannya ialah mana keistimewaan? Ini banyak keistimewaan konsep kejiranan hijau, antaranya ada 4 dia bagi kepada kita ni. Jadi jawapan dia di sini. Keistimewaannya ialah landscape yang menarik, banyak laluan basikal, terdapat 12 taman awam dan menjadi tarikan pelancong. Itu jawapan dia. Boleh tangkap tak setakat ni jawapan dia? Boleh faham tak? Faham? Faham tulis jawapan dia. Jangan tak tulis pula. Kerja rumah ni ramai yang tak hantar ni. Jadi muka surat kerja rumah hari ini tadi muka surat kita dah bincang muka surat 31 dah bagi jawapan. Yang ini pula muka surat 30. Awak sambung pula muka surat 29. Muka surat 30 kita dah bincang, 31 kita dah bincang. Muka surat 29 awak sambung buat pula. Jawapan ada di dalam petikan. Awak hanya perlu kenal pasti sahaja. Boleh faham kerja rumah hari ini muka surat 29, 30 dan 31. Siapa yang dah siap hantar kepada muallim untuk muallim cek. Boleh faham tak? Faham. Ada sesiapa yang ada soalan? Okey, ada sesiapa yang ada soalan tak? Sebelum kita habiskan kelas ini. Tak. Kerja rumah muka surat berapa? 29, 30 dan 31. 29, 30 dan 31. Muka surat 30 dan 31 kita dah bincang dah jawapan dia. Muka surat 29, nanti awak buat sendiri. Jawapan ada di dalam petikan.
Okey, setakat inilah saja kelas kita untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Muallim. Sama-sama. Okay, bye.